Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahhabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berkata Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz dalam kitab dia Tazkiratul Hadramiyah, sehinggalah perkataan dia iman. Kau surat berapa? 17 iman. Iman. Saat ni sebelum ni kita ngaji mengenai rukun Islam. Jadi agama-agama kita ini ada 3 benda Kita kata keluarga tu keluarga beragama tu, orang kuat agama. Gapo dia agama ni? Kita dok kata agama. Ya agama ni 3 bahasa Malaysia ni 3. Pertama agama, Kelantan guna agama setengah tepat agama, agama, sekolah menengah agama, agama. Ada soal lagi guna perkataan igama. Nama 3 boleh baca belaka, tak salah belaka. Agama boleh baca, agama boleh baca, igama boleh baca, boleh belaka. Nama gamuk tak boleh. Jadi agama ni mesti kena ada 3 benda Agama ini mesti ada 3 benda. Kalau tak ada 3 benda ni, orang panggil orang tu berjuru saja, tidak ada agama. Letak piyah atas kepala, orang berjuru saja. Orang tak ada agama. Agama ni tak semesti. Agama ni mesti kena ada 3 benda. Pertama dipanggil rukun Islam. Islam kena ada. Apa masuk rukun Islam? Benda zahir. Sembahyang, puasa, zakat, haji, gapo dia apa semua rukun Islam tu nampak zahir. Orang kata saya kuat agama. Orang tu kuat agama mengaji fardu ain dak. Bukan koya beragama. Selekung seleret mari ngaji sembahyang. Ngaji fardu ain dak. Tak kuat agama lagi setara tu. Agama mesti kena ngaji hok fardu ain, hok gapo dia. Ni orang lah ni nampak piyah atas kepala, keluarga tu kuat agama. Agama lagu mana fardu ain tak mari ngaji. Tehoh tak mari betul semaya, tak tahu alik jatuh. Kedua, rukun iman. Iman ni ada 6 benda. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, rasul, hari kiamat, qada ni kena ngaji juga. Jangan alik duk tengok TV sinetron Indonesia khabar-khabar nak aling. Pandai dah rukun iman, pandai lagu mana? Duk tengok sinetron lagu tu. Tengok cerita masuk, duk tengok Lazada pas putih-putih barangnya beli. Apa-apa pandai ilmu tauhid. Kok mana? Pelik lagu ni. Ngaji dengan Lazada kau. No, tak munasabah kata. Maka ya ada tempat dia kena mari mengaji. Rukun iman ni ya tak nampak zahir, Tak nampak lah. Kalau semaya ni kita nampak, kalau zakat ni nampak. Tapi rukun iman ni tak nampak. Dia duduk dalam hati seseorang. Dia senyap lagu tu. Orang ni lepas dah fardu ain, ngaji ilmu tauhid, ngaji ilmu. Orang ni tak mengaji, tak ada beza dua tu. Supaya
Gi kedai kopi supaya tolong, gi berderak supaya tolong, tapi hak ni lepas pada air, hak ni tak lepas pada air. Ya tak ada beza. Tauhid ni duduk dalil ni. Ya tak nampak. Kalau orang nak nampak tauhid ni, dia tak nampak. Dia duduk dalil lagu ni. Ketiganya dipanggil ihsan. Ihsan. Nah. Ihsan ni buat molek belaka. Iman kita buat molek, Islam kita buat molek. Semaya kita buat molek, puasa kita buat molek, zakat kita buat molek, haji kita buat molek. Beriman dengan Tuhan, beriman sungguh-sungguh. Beriman dengan malaikat, kita beriman sungguh-sungguh. Beriman dengan hari kiamat, beriman sungguh-sungguh. Hang tu dipanggil ihsan. Ada 3 benda ni di seseorang tu, maka orang tu ada agama tu. Orang ni betul-betul beragama. Baru cukup komplit orang tu dia panggil orang beragama. Tapi kalau semata-mata anak tu berjuruh salah, nak pergi sekolah salah siung tangan tapi ngaji fardu ain tak lepas, tak berjuruh lagi. Tak beragama lagi. Juruh lah ni ramai Cina berjuruh. Amerika berjuruh. Nah, hidup di sepeling, pembersih, jaga masa, jaga gapo, tak berjuruh. Tapi tak ada agama. Orang lah ni kita nak orang ada agama. Apa maksud ada agama? Ada 3 benda tu di diri dia. Kalau dia sudut moral agama lain ada. Gapo dia beza kita agama Islam dengan agama lain? Ni 3 benda ni. 3 benda ni. Dari sudut juru, bangsa lain ada hak juru. Amerika nampak disiplin lagi, tertib. Dia mau kata kalau pergi Amerika jual surat khabar dia. Pitih surat khabar. Tak ada tuai pun. Ambil surat khabar ping. Tak ada lagi pergi curi. Sepanda surat khabar yang curi ke dia pergi jual. Tak ada lagi. Tapi ada agama? Tak ada agama. Maka orang-orang selain daripada agama Islam, dia hanya menekankan moral dipanggil. Moral ni perangai. Kalau mengaji sekolah dipanggil ilmu moral. Moral ni perangai. Disiplin, hormat kepada orang tua, jangan buai siapa, hidup kena gini, jangan menyusahkan orang. Hak ni moral eh. Beza apa dia moral? Kita orang Islam tak ada moral. Orang Islam dia ada akhlak. Dia beza akhlak. Oh, dia ada akhlak. Islam tak ajar moral, dia ajar akhlak. Moral ni dia mengajar seorang jadi robot. Tahu kan jadi robot? Kerah kena disiplin. Senyap. Tidur jangan gerak. Moral kan? Nampak tengok Jepun, biasa tengok Jepun. Ha ni. Bersohor dengan moral dia. Nampak tidur pergi kerja, kelik kerja lewat, pergi kerja awal marah kok bini. Apa kerja kena kerja sungguh-sungguh. Hidup untuk bekerja untuk hidup. Ya hidup untuk bekerja ya. Kerja cari duit. Dan bekerja untuk hidup, nak cari pitih, cari apa? Maka hidup laku ni tidak ada jiwa, tahu jiwa. Tak ada perasaan. Maka melahirkan manusia seperti robot. Jadi robot. Nampak disiplin tapi macam robot. Hidup lagu tu. Kita manusia ni bukan robot, kena ingat. Sebab tu agama dia tak ajar moral saja. Moral ni disiplin. Islam tak ajar disiplin tak ada. Dia ajar, Islam ajar membuat benda lagu ni boleh pahala, buat kau ni dapat dosa. Ha ni perangai. Maka kita akan buat sesuatu ku dengan perasaan kita. Islam yang menitik berat perasaan orang. Maka kita timbul istilah ikhlas. Dalam moral tak ada tu. Moral buat lagu tu, hidup dengan disiplin lagu tu macam robot. Tetapi Islam dia ajar kita buat satu benda dengan perasaan kita. Oh, hamba buat dengan ikhlasnya ambil. Jadi kita buat satu benda puas hati. Maka kita hidup dalam keadaan tenang. Kerana buat sesuatu dengan jiwa kita. Tetapi di Jepun kita nampak negara dia Masya Allah deh, disiplin dengan apa dia, dengan moral dia. Tetapi ada hospital mati. Tempat dia ada hospital mati. Kita pun ada ni hospital mayat. Ni hospital mati. Hospital mati lagu mana kita daftar. Cik kita kau kita sendiri boleh daftar. Nak mati lagu mana. Nak mati harga 150, hak 200. Nampak dia cocok racun slow-slow. Hak tu nyampe hang kapok lalu atas kepala. Harga 50 ya tu behang kapok selalu atas kepala. Nampak? Hak murah-murah lagu tu. Ada apa? Hidup di dalam tekanan. Nampak benda kemah tapi tekanan. Sebab apa? Dia tak jelaya jiwa. Orang manusia ni dia ada jiwa. Dalam tubuh dia ni ada rohani, ada jiwa, ada perasaan, ada apa dia. Maka kena layak. Maka agama Islam paling melayak perasaan orang. Buat dalam keadaan ikhlas, hidup dalam keadaan suka, hidup dalam keadaan gembira kerana dia yakin dia akan dapat pahala. Hatta mati pun orang Islam dia akan suka kalau perang. Orang kafir kalau perang sudah selalu dia. Oh kalau tak benar kat sudah kita mati tak ada faedah. Kita orang Islam kalau mati pun benar, syahid. Kalau benar pun benar. Sebab itulah orang kafir paling takut berperang dengan orang Islam kerana dia kata satu bangsa yang tidak pernah kalah. Satu agama kepercayaan yang kalau perang dia tak akan kalah. Kalau dia mati pun dia anggap dia mati syahid. Kalau dia benar pun dia benar. Pening kepala orang kafir tak ada lagu tu. Sistem dia lagu tu tak ada.
Dia nak hanya saja dunia. Kerana orang kafir memiliki dunia. Kita memiliki dunia dan akhirat. Sebab tu jiwa kita, sebab tu ketenangan itu berada di dalam agama. Orang duk buat gini Amerika duk cari ketenangan. Lah ni duk serabut, lah ni duk cari modern, tak ada tenang pun kemodenan. Akhir kali nak cari benda-benda lagu ni, benda-benda rohani. Baru nak cari ketenangan, barulah dia ingat kepada agama. Sebab tu setengah orang kata, apa pentingnya agama? Sedangkan Allah Ta'ala dah beri akal kepada kita ni. Akal kan Allah Ta'ala beri dah. Kita tahu baik buruk. Akal dah dah. Cakap tak tahu benda ni baik, benda ni buruk. Akal dah dah. Apa perlu lagi agama? Dah akal dah cukup lah. Orang dunia kaya fikir akal dia lah. Dah agama boleh menenangkan hidup seseorang. Kalau dengan akal, tak boleh. Tu tengok Amerika apa semua. Modern tetapi Allahu Akbar. Masalah sosialnya, akhlaknya gapo dia Allah lah. Berat sangat. Nah. Jadi iman ni benda dalam Maka tiga benda ini, Islam, iman dan ihsan itu membentuk manusia. Membentuk manusia bukan menjadikan manusia itu robot. Dispeling lah gapo dia. Dah. Manusia yang berjiwa, manusia yang sempurna dipanggil insanul kamil. Dia kata iman itu adalah dasar kedua dan tiada agama, iaitu hati membenarkan apa yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad. Hati kita kata ya. Ada orang mulut kata ya, kita tak say nak mulut. Mulut hanya di Islam. Islam kan kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Islam itu apa maksud mengucap? Mengata mulut. Mulut kita kata, saya bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan yang sebenar, hanya Allah Ta'ala sahaja Tuhan yang sebenar-benarnya. Yang lain bukan Tuhan sama sekali. Sekalipun dianggap oleh orang kafir benda tu Tuhan, benda itu hanya syirik ja'li. Syirik yang direka-reka oleh orang kafir, disengkau-sengkau benda itu makhluk pun. Gitu. Lepas tu kita pun sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Maka kita diperlakukan hukum Islam. Apabila orang bercakap dengan dua benda ni, bertutur dengan dua benda ni, maka dia diperlakukan hukum Islam. Dia sembelih kita boleh makan dah. Dia boleh berkahwin dengan perempuan muslimat kita. Dia boleh buat benda-benda yang berhajat kepada Islam. Boleh dah lah, tak ada masalah apa lah. Manakala hati pula, kalau hati dia tak percaya, disebut asyhadu alla ilaha illallah, tapi dalam hati tidak percaya, waktu kita suruh Tuhan. Hak penting mulut dia sebut, maka dia dihukumkan sebagai orang Islam. Orang mukmin belum lagi. Ada seorang badui mari temu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, saya orang mukmin ya Rasul, saya mukmin. Maka Rasulullah kata, lastabi mukminin, tak mukmin lagi, tapi muslim baru, orang Islam baru. Mukmin ni dia kait dengan iman. Mukmin lebih tinggi kedudukan dia daripada orang muslim. Orang muslim ini hanya mengaku zahir. Kita hukumkan dia sebagai orang Islam lah. Sebab zahir dia mengucap dah, dia mengiktiraf Allah Ta'ala sebagai Tuhan dia, dia iktiraf Nabi Muhammad sebagai Rasul dia, dia mengiktiraf benda-benda yang perlu beriman tu. Rukun iman pula, ni martabat kedua. Ada orang Islam saja, iman tidak siapa lagi. Maka hukum orang mukmin pula, hati dia pula percaya. Macam mana hati boleh mempercayai sesuatu? Mesti kita kena belajar, mesti kita kena tahu, mesti kita kena faham. Satu benda kita nak percaya, kita kena faham dulu. Misalnya ada orang mari kecek dengan kita, cuik kita, ni haji, kita nak kecek cerita ni, ayat cerita, ya ayat cerita kita tak faham, ya kecek apa dia. Kita nak percaya, boleh percaya tak? Oh ya kecek. Kita boleh tak mempercayai benda yang kita tidak faham? Boleh tak? Dia kecek bahasa Tamil, merambang gapo dia mau kecek gapo dia, aku tak faham nak kecek. Kau nak percaya lah ke mana mau kecek kata mau kecek bahasa Tamil? Tak faham. Maka dia kena faham dulu baru boleh percaya ni. Boleh kau tak kita duduk rumah, duduk jiru pasu bunga, duduk sulai baju kau, duduk tengok TV, duduk ni Lazada cerita gapo dia lepas ni, kabar-kabar boleh faham rukun iman? Tak boleh, dia kena mari mengaji baru faham. Tak boleh duduk rumah kabar-kabar saya faham dah, saya beriman dah. Beriman gapo? Percaya gapo? Percaya gapo? Percaya gapo lah. Tengok makcik percaya pada Tuhan, percayalah. Orang tu percaya, makcik beriman lah. Beriman gapo? Beriman lah, beriman gapo dia tak boleh nak royak. Beratlah kau tu. Maka kena belajar. Rukun iman ni dia ada perkara kita kena percaya dengan hati kita.
Maka percaya dengan hati itu hasil daripada satu kefahaman yang timbul daripada pembelajaran. Boleh kau tak Tuhan nak beri kefahaman tanpa belajar? Boleh. Tetapi Tuhan tak beri kepada pok kita semua ni. Tuhan beri kepada jaga-jaga orang. Tu rezeki ke dia. Dia boleh mari beriman dengan penuh yakin tanpa ilmu, tanpa belajar. Boleh? Tak apa. Ada. Tetapi jaga lelaki tu ni. Cakap kita. Maka standardnya kalau nak boleh iman, kita kena mari belajar. Gapo dia kau rukun iman, gapo-gapo ni. Dia kata rukun iman terbahagi kepada 6 perkara. Ni kena percaya dengan hati. Hasil percaya itu kerana kita belajar. Kita faham. Kalau belajar tak faham, tak boleh beriman lagi. Tak sah. Kerana beriman itu pegangan hati. Kita nak pegang lagu mana bagi tak faham. Supaya kita lah duduk bahas satu benda. Demo, hamba tak boleh pegang lagi masalah ni. Tak tahu apa dia, tak faham lagi. Kalau dia kita faham, gitu maksud dia. Demo boleh pegang dah. Boleh pegang lah. Hamba faham dah lah. Ni tak faham kabar-kabar nak pegang. Pegang ke apa? Pegang tak faham kita. Mana boleh pegang tak faham. Kena pegang bagi faham lah. Rukun iman terbagi kepada 6 perkara. Pertama, beriman dengan Allah. Lepas ni dia akan sebut maksud beriman dengan Allah. Beriman ni maknanya percaya penuh dengan Allah Ta'ala. Ayat ni dia tak habis lagi ni. Percaya ke apa dia kepada Allah? Percaya Allah. Percaya ke apa dia? Percaya Allah Ta'ala tu ada. Percaya Allah Ta'ala tu kuasa. Percaya Allah Ta'ala tu ada iradat, kudrat, ilmu, sama, bahasa. Kita percaya belakang eh. Percaya Allah Ta'ala mencipta langit. Percaya. Ya. Tak habis lagi ayat dia. Cuma kita sebut cara umumnya percaya kepada Allah. Alif belakang tu ada sambungnya ayat dia lagi. Supaya kita lah hamba percaya kepada mak. Percaya bak apa dia ke dia? Percaya dia kecek ke, percaya cerita ni ke, percaya ke dia ke dia. Semata-mata percaya ke apa dia? Mesti ada apa dia hak kita percaya kepada dia tu. Maka percaya kepada Allah tu percaya dia Allah Ta'ala tu ada, seterusnya lah. Beriman dengan para malaikat. Kita kena beriman kata malaikat ni bagi ada, bukan bagi khayalan, bukan bagi tipu. Bukan kata Nabi Muhammad nak menakut-nakut ke umat dia, kata malaikat ada. Muak jahat lah ada malaikat tu dia. Muak baik ada malaikat. Bukan kata Nabi Muhammad ni tipu sahaja umat dia supaya umat dia jadi juru. Dia kata malaikat ni ada. Kita kena percaya malaikat ni bagi ada sungguh, sekalipun kita tak nampak kelih. Tak pernah jumpa pun malaikat. Kalau jumpa tentu lari beradah kita. Nama jumpa jenis pasal menakut, jumpa malaikat pun lari. Sekalipun kita tak pernah jumpa, kita kena yakin sungguh-sungguh malaikat ni ada. Kita kena pegang sungguh-sungguh. Sekalipun kita tak nampak siapa kita mati. Orang kata malaikat tak ada, hamba tak boleh terima akal kata. Wajib kata malaikat ni kena ada. Beriman dengan kitab-kitab Allah. Percaya yang ada Allah Ta'ala turun ke kitab-kitab daripada langit. Ada deh. Turun jatuh selebuk gitu jatuh. Selain daripada Al-Quran, kitab Taurat, Zabur dan Injil turun sekaligus. Turun stokor. Daripada langit turun stokor, gelegum jatuh. Nabi Musa pergi munajat dan dapat kitab Taurat. Wak kelik dia, kitab Taurat. Wak kelik. Apabila dia tengok umat dia sembah lembu, maka dia nak marah, dia pegang kitab Tauratnya rembah hancur berah. Nabi Musa ni dia backing. Padai dengan umat dia Bani Israel. Bani Israel ni keturunan ayuh pada ni Yahudi lah ni. Orang dia cukup degil. Yahudi ni cukup degil tak dengar kata. Orang bijak tapi tak dengar kata, jenis cepat. Orang panggil apa dah? Cerdik tak boleh topeng, bodoh tak boleh hajar. Ni mana? Cerdik tak boleh nak topeng. Cerdik tapi tak boleh nak topeng. Allahu Akbar. Kerah pala Bani Israel ni. Maka Allah Ta'ala lantik seorang Nabi sesuai dengan keadaan umat dia pada masa tu, soho dengan ahli sihir, ilmu sihir kau apa dia. Maka Nabi Musa jadi Nabi dia. Nabi Musa ada sepupu dia. Ada kata riwayat kata adik-beradik dia nama Nabi Allah Harun alaihi salam. Yang di bawah Nabi Musa dengan Nabi Allah Harun. Nabi Harun ni jenis lemah lembut. Maka apabila dia nampak klik Nabi Musa munajat, dia tengok umat dia sembah lembu, maka dia pegang kitab Taurat baru turun daripada langit. Nyerembah berah hancur lembu, dia pergi cari Nabi Harun. Orang kata dia nak pergi munajat dengan Allah Ta'ala 40 hari 40 malam. Maka Bani Israel dia kira malam sehari, tengah hari sehari. 20 hari tu dia kata habis dah lah. Tengah hari so, malam so. Tengah hari so, malam so. Nabi Musa kata 40 hari 40 malam. Nyobah 20 hari 20 malam lah jadi lagu tu sehari so, malam so. Malam lepas pada 20 hari dia kata Nabi Musa tinggal dah dia. Maka ada seorang nama Musa juga, Musa Samiri nama dia.
Maka dia buat satu patung daripada lembu, maka dia ambil satu tanah. Tanah ini ketika umat Nabi Musa lari daripada Firaun. Lari daripada Firaun, maka Nabi Musa katak Laut Merah pecah jadi 12 lorong. 12 kabilah, ada dalam 120,000 orang ikut Nabi Musa. Firaun pula dengan tentera dia 2 juta orang hamba. 2 juta orang hamba Nabi Musa. Siapa laut tu? Akhir putus asa dah Nabi Musa kata sudah lagu mana. Kau dia kata sudah mati kita. Firaun dah ambak dah dengan tentera berkuda dia apa dalam 2 juta orang tentera ikut sudah lah kata kita mati dah lah. Nabi Musa kata tak apa, tak ada masalah ke apa. Maka dia kata tukar dia belah, maka pergi. Apabila pergi tu dalam ramai-ramai pergi tu seorang penganut umat Nabi Musa, pengikut Nabi Musa, nama Musa Samiri. Nama Musa Samiri nama dia. Musa juga. Tengah-tengah orang duk unggal masuk ke tu, dia perasan ada seorang tak pernah dia lihat. Bukan Bani Israel lah. Tak pernah tengok. Orang ni naik kuda seorang. Dalam ramai-ramai ada seorang naik kuda. Peliknya kuda tu setiap kali dia jerit di tanah akan timbul pokok. Titik. Pelik. Orang lain tak perasan duk tengah kaluk ni unggal pada naik. Maka dia perasan. Apabila perasan dia kepar tepat tanah hok kuda tu jerit tu tubik tanah, dia kepar bubuh dalam poket dia. Maka apabila dia buat lembu tu, maka dia ambil tanah tu dia pekung dalam tu, hidup lembu tu. Kuda tu, dia jirit tu. Hok ikut sebenarnya Jibril. Dari Nabi Musa tu ada seorangnya Jibril. Dia naik kuda, nama kuda tu Hayah. Hayah ni maknanya hidup. Ingat kita di atas muka dunia ada benda tak boleh nampak. Macam hidup. Boleh nampak? Boleh nampak dah hidup ni? Tak nampak deh, nampak tubuh dia lah nampak. Hidup tu tak nampak. Akhirat, benda-benda hak tak nampak tu buat rupa di akhir akhirat. Maka antara rupa hidup ini adalah seperti seekor kuda putih. Maka Jibril naik kuda tu naik hidup, dia naik hidup. Maka hidup dia setuh di tanah, hidup lalu pokok. Setuh. Maka Musa Samiri ambil pun dari pokok. Begitu juga mati. Mati ni kita tak nampak. Mati dah lah kawan tu. Kenapa dia mati ni? Maka di akhirat Allah Ta'ala akan gambar akan mati ni buat rupa seekor kibah. Kibah besar. Yang mana kibah ini akan disembelih di antara syurga dengan neraka. Lepas pada orang masuk dalam syurga, masuk dalam neraka, maka Tuhan kata, mari Jibril buat mari mati. Buat mari mati. Maka Jibril pun menarik seekor kibah yang besar. Kibah. Hak tu mati tu. Mati-mati orang tu. Mati tu benda tu. Atas muka dunia kita tak nampak. Tapi apabila akhirat tu rupa-rupa benda tak nampak. Maka mari direbuh ke di antara syurga dengan neraka. Maka katanya Allah Ta'ala sembelih mati tu biar mati. Sembelih mati biar mati. Maka Jibril pun mari sembelih mati. Maka matilah mati. Tak ada dah lah mati. Matilah mati. Maka bersyukur hilallah orang dalam syurga. Ya kita tak mati. Dulu bimbel lagu takut kita mati. Duk syukur-syukur lagu ni takutnya mati juga. Maka apabila tak mati dah mati. Syukur orang dalam syurga. Ya hamba tak mati dah lah. Orang dalam neraka selok bertepik. Hamba ingat ada harapan mati. Kayak sakit-sakit mati tak ada lah. Tak mati rupanya. Nyanyo berjerit selok orang dalam neraka. Ni hidup dengan mati. Apabila pekung lagu tu marahlah. Nabi Musa turun daripada munajat 40 hari 40 malam. Maka dia rembah kitab Taurat dia. Pergi cari Nabi Harun. Mana Harun? Jumpa duduk dalam kemah. Dia pergi, dia senjuh ni. Dia pergi janggut Nabi Harun, pergi kepala. Dia senjuh ini. Takutnya Nabi Harun berubah sebelah. Janggut dia jadi berubah sebelah. Nabi Harun ni rambut dia jadi berubah sebelah, rambut sebelah. Berubah. Sebab apa? Sebab dengan jekoh di Nabi Allah Musa alaihi salam. Seorang-seorang lelaki di dalam syurga yang berjanggut Nabi Allah Harun alaihi salam. Janggut dia sebelah hitam, sebelah putih. Semua orang lelaki dalam syurga ni tak ada janggut. Akhirat ni janggut tak ada ni. Orang dalam syurga, orang lelaki umur 33 janggut tak ada. Macam Leonardo DiCaprio lagu tu. Nama. Tak ada janggut, tak ada janggut. Kalau janggut lagu ni nampak dah tua. Nampak tua. Sekalipun nampak macam arak kau gapo dia dah. Tak ada janggut. Orang lelaki di dalam syurga tak ada janggut. Ni nak kata kitab yang diturun ke semua bertokoh lagu ni. Tokoh. Turun tokoh. Zabuin kecuali Al-Quran.
Al-Quran turun slow-slow. Dalam masa 23 tahun turun slow-slow kepada Nabi Muhammad, bukan turun kertas, bukan turun lembaran. Hak semua tu turun lembaran, turun kertas lagu ni lah. Manakala Al-Quran ni turun dengan wahyu daripada Jibril. Wak mari ayat cerita, maka Nabi Muhammad panggil sahabat tulis. Tulis, cukuplah Al-Quran dalam masa 23 tahun, cukuplah 30 juzuk. Tu percaya kepada kitab. Berarti kita kena percaya ada kitab yang diturunkan leret daripada langit. Kitab ini bukan buatan manusia. Bukan rekaan nabi-nabi tu, bukan rekaan Nabi Musa, bukan rekaan Nabi Isa, bukan rekaan Nabi Daud alaihi salam. Semua tu mari tokoh betul sungguh mari Tuhan. Dan apa yang ada di dalam dia wajib kena percaya. Sama ada cerita mengenai hak zaman dulu, cerita Al-Kahfi, surah Kahfi kau dah. Cerita-cerita zaman dululah, wajib kena percaya. Yang kata, "Oi, jodoh kau orang ni tidur sampai 300 tahun." Cerita surah Al-Kahfi. Dari Al-Quran sebut. Ada orang mati 100 tahun ada. Dia duk jalan, dia duk mikir kata, Tuhan lagu mana pergi hidup orang mati Lagu mana Tuhan nak buat katanya. Tiba-tiba Tuhan nak tunjuk kepada diri dia pun sandar. Sandar di kebun dia. Tuhan mati dia, hancur lebur dia. Habis anak habis dah. Dengan keledar-keledar dengan makanan dia, kau gaul dia habis. Maka Tuhan pun pergi hidup dia. Pergi hidup dia pun, dia kata, buat apa seru pelik tidur hari ni. Habis dah. 100 tahun tidur, habis berubah dah. Makanan keledar dia mapuh dah. Maka Allah Ta'ala pun tanya, mari malaikat nyamar kepada dia tanya, dia mau tidur lama mana? Yang mau tidur sehari berkali berat ni, tidur setengah ni, tidur setengah hari sehari lagu tu. Maka katanya malaikat dok dia mau tidur 100 tahun. 100 tahun lagu mana mau tidur sebentar. Katanya malaikat kita tengok keledar demo, hancur dah. Belulai-lulai pun hancur dah. Maka Allah Taala nak tunjuk kepada dia dalam Al-Quran belakang cerita ni. Allah Taala pergi duduk depan dia keledar dia. Mula-mula tu kupu tulis dulu kakak. Lepas tu balut ngorak, balut dengan darah, balut dengan apa depan dia tengok. Barulah dia percaya lagu mana cara Tuhan nak hidup manusia. Tu cerita dah. Cerita macam-macam dalam Al-Quran ni cerita. Sama ada hak benda dulu wajib kena percaya. Ni bukan cerita khayalan, bukan cerita Disneyland Disneyland kau fairy tale kau. Nama fairy tale once upon a time and go. Game gapo dia kecek tak tahu kita nak kecek pun salah dah. Dok ngau. Baca kau anak-anak sebelum tidur pas mula ngega bunyi lah, ngega gapo dia. Jangan nak baca benda-benda lagu tu. Budak ni terbawa sangat dengan imagine dia. Baca cerita Nabi, baca cerita Sayyidina Fatimah, baca cerita sahabat, baca cerita wali. Bagus. Ni duk baca cerita kambing, cerita itik, cerita dinosaur, cerita goni, cerita labi lah. Mula budak mengegar jadi labi lah. Apa dia nampak? Cerita pelik-pelik berlaku. Lepas tu mula perangai jadi pelik-pelik. Budak dia terikut imagine. Lebih-lebih lagi dekat dengan tidur. Ada buat kita ni style ayat cerita, style gapo ni dekat dengan tidur. Tujuan gapo dia? Antara pelajaran yang paling budak boleh ambil ketika nak tidur. Sebab tu dekat nak tidur kita mak kau gapo dia, gi tidur dia. Ajar lagu tu, ayat cerita kau gapo dia buka. Ayat baca cerita Nabi kalau hak jatuh, cerita Nabi Muhammad. Ayat kalau cerita Itino baca cerita Fatimah. Ni pok dia pun tak tahu. Fatimah hok mana nak baca cerita gapo dia tak tahu. Jadi ajar lagu tu. Maka manusia ni kita nak ayat ni. Nak ajar nak suruh dia masuk dalam otak dia ketika dia dekat nak tidur. Dekat dia nak arik tu, kita ayat gapo-gapo. Ayat dekat dia nak jenera tu kita ayat jadi anak yang baik, jadi anak yang soleh, jadi kekasih Tuhan. Biar dia tidur dengan lagu tu. Otak pada masa tu dia panggil minda separa sedar. Kita ni sedar ni, tengok duk kagah gini. Dia dekat-dekat dengan otak sedar ni ada separuh sedar. Separuh sedar ni masa tu kita nak setting otak. Dia panggil setting otak. Waktu kita nak setting otak manusia itu supaya nak buat gapo-gapo. Masa tu kita royak, tapi jangan guna perkataan jangan jangan ngejah anak dara orang itu tak faham jangan tak faham. Minda pada masa tu jangan sebut perkataan jangan dan tidak saja. Royak arah saja. Jadi anak yang bertakwa, rajin semaya, taat kepada orang tua, ngaji bersungguh. Jangan kata jangan isap rokok, jangan tinggal semaya. Jangan sebut jangan tak faham. Ya jangan minda pada sedar ya kata yo. Sudah.
Nampak kata jangan merokok, dia kata mok suruh merokok rupanya. Nampak ayo faham lagu tu. Minda pada sedar. Keduanya minda ini ketika kita nak daripada tidur nak bangun. Hari-hari tu nak bangun tu sebelum daripada segar betul, masa tu kita kena setting. Ajar tanya anak-anak, ajar masa tu. Bukan kata anak bini kau gapo dia, kita arah dia pada masa tu. Nak suruh dengar tu minda separa sedar. Sebab tu kita jangan biar anak tengok TV sampai jenera. Sebab dia tengok jenera. Tengok Gusti. Dia setting budak jadi ganah. Tengok mainan orang nak repih Gusti ke? Tengok anak dara orang repih tekuk. Ya, hotina dia janganlah anak orang yang repih. Gusti duk setting otak Gusti. Tengok kucingnya sepak, tengok mak dia nak kocoh. Jalanlah tu. Gusti dah tu. Jadi itu cara. Jangan ajar terlelak depan TV, jangan. Jangan ajar gapo dengan muzik kau siapa je ni kau jangan ajar lagu tu. Nyo pasal walkman kau pasal gapo dia. Kau nak tidur biar kosong. Jangan capung dengan benda. Kita setting. Itu cara dia, Percaya kepada kita. Sama ada cerita hak telah lepas, cerita hak sekarang, cerita akan datang. Dalam Al-Quran kata kiamat ni akan berlaku gapo dia syurga dengan aku. Wajib kita percaya apa yang ada di dalam Al-Quran ataupun kitab-kitab lain. Kalau ni Al-Quran saja tinggallah, hak lain semua diseleweng habis dah. Kitab tu betul rasanya habisnya putar kat orang apa semua. Hak tinggal lagi hak selamat sampai akhirat adalah satu kitab saja, iaitu Al-Quran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaga dia sampai kiamat. Al-Quran. Siapa sekarang tak boleh orang nak seleweng. Orang itu kawas putih dari Al-Quran. Gaya-gaya kepar orang tahu. Kita dulu orang tak tukar-tukar tak boleh pasal betul kau tak boleh nak pastikan. Tetapi apabila Tuhan kata hamba yang menurunkan Al-Quran dan hamba yang akan jaga, maka salah sikit saja Al-Quran gaya-gaya kepas lalu. Sebab lah ni tengok salah sikit lah orang boleh detect lalu. Salah ni Al-Quran ni cetakan ni salah. Tengok Tuhan jaga. Beriman dengan kitab, beriman dengan rasul-rasul. Wajib kita kena percaya kata ada bagi Allah Ta'ala itu rasul-rasul. Apa maksud rasul? Seorang lelaki yang diutus daripada Allah untuk mengajak umat, mengajak umat kepada kebenaran, ajak kepada tauhid, ajak kepada Allah. Rasul-rasul, lelaki dah, perempuan tak ada jadi rasul. Tak ada perempuan. Sebab apa? Sebab martabat dia lelaki memang lebih sempurna daripada perempuan. Sedap dia jadi orang jantan sempurna. Dok memang tradisi dia lagu tu dah. Kita nak kata lagu mana? Okey. Macam lagu ni lah, kereta dengan anak koci kereta. Orang sayang ke apa dia? Kereta ke anak koci dia? Saya kereta lah. Anak koci berapa ya kereta saya. Ada orang kata dok saya anak koci. Dalil dia kereta tak tanah, anak koci tak dalam rumah. Lagu tu lah. Sekalipun perempuan tidak sempurna, tetapi dia menyempurnakan lelaki. Sekalipun besarnya lelaki, tapi dia ada satu benda yang ada di perempuan yang menyempurnakan dia. Kena terima lah. Maka katanya Nabi, perempuan yang sempurna ni ada 4 orang saja. Dalam manusia seramai-ramai berbeliung perempuan ini hanya 4 orang perempuan jadi sempurna. Pertama, Asiyah binti Muzahim, isteri kepada Fir'aun. Isteri kepada Fir'aun. Kita lah ni nikah dengan orang tak berjuru sikit, pecah telekung tak apa tahu untuk lelaki hamba. Asiyah ni bini Fir'aun. Kenal tak Fir'aun setara mana? Fir'aun ni tak ada apa lah. Kita tak lelaki itu sikit buat alasan dah. Tak boleh nak gini, tak boleh nak buat gana. Ni bawah Fir'aun. Asiyah boleh jadi lagi orang berjuru di bawah Fir'aun. Asiyah binti Muzahim. Keduanya ibu kepada Nabi Allah Isa, iaitu Siti Maryam binti Imran. Maryam binti Imran. Ketiganya isteri Rasulullah, Khadijah, Sayyidina Khadijah binti Khuwailid. Khadijah Al-Kubra nama. Keempatnya anak Rasulullah sendiri, Sayyidina Fatimah binti Muhammad. Orang perempuan ini diiktiraf oleh Nabi perempuan yang sempurna. Perempuan payah nak sempurna. Sebab tu perempuan tak boleh jadi Nabi. Kerana Nabi dia mesti sempurna. Kalau perempuan jadi Nabi susah. Ayat Quran turun. Tak boleh turun. Hamba period.
Payah jadi dok ikut dia apa jero. Nama. Pas orang ni apabila period dia jadi mari perangai, dia panggil orang tua, dia panggil naik jenung dia. Yang mari perangai dia. Yang mari perangai dia. Sekali ada masuk singgah jadi, tahun hari ni tak jadi. Ha jalah dah tu. Jangan dak marah ke dia. Sekali muka senyum semacam hari ni muka masa sopo cukur. Ha jalah tu. Tak boleh nak marah. Yang mari perangai dia dah tu nak kata ke mana, tak boleh nak kata ke mana nah. Sekali letak pinggir selu-selu hari ni pakai pekul lagu tu. Kleping. Ha jalan dah tu. Nampak tak boleh nak kata lagu mana tu. Dia musing dia. Maka dalam syarak pun kata kalau orang mari period ni kalau dia berubah perangai tak jadi nusyus. Tak jadi nusyus deraka. Kerana standard KS dia dah. Standard KS dia lagu tu memang lagu tu yang akan jadi. Nampak? Maka orang jatuh kena faham time period dia lagu tu. Kalau berubah perangai jadi sensitif, jadi gapo. Nampak? Arah-arah sikit, oh demo sedap ah. Contoh demo sakit perut lagu mana? Nama, orang dok tanya khabar, dok khabar dia sakit perut lagu mana? Nama, dia sakit perut sebelah depan pula tu. Jadi payah je itu. Nama, sakit perut sebelah depan. Ha, cerita demo lagu mana sakit perut. Nak tanya khabar, nak suruh agak ni suruh kan. Ah, pening kepala juga ha, yang mana syarah kita nah. Oh tu kena terima lah. Oh tu kata perempuan. Nabi ni kena lelaki ni. Tak boleh perempuan jadi masalah. Keduanya perempuan ni dia guna perasaan tu banyak. Ya jiwa tu banyak lebih daripada kurang daripada akal. Akal dia tu hanya so saja. Nah, nafsu ataupun jiwa dia ikut perasaan tu sembilan dia ikut perasaan. Manakala lelaki ni akal dia sembilan ikut perasaan tu so saja. Nafsu dia so saja. Sebab tu kuasa tolak, kuasa apa dia dalam rumah tangga ditangis suami. Oh tak adil, patut kena wi kepada saya lah kuasa cerai ni. Ah tengoklah. Oh kalau wi kepada orang Tino kuasa cerai kak. Tidak ambo suruh beli kuah. Bakpo demo beli halio. Tak dengar kata berapa kali dah salah berokok cerai 3 selalu. Hari ni kena 3 dah. Dah lah cerai 3 kali sehari. Cerai 3 kali sehari. Ambo suruh beli gula tukang dengan kari. Hok tu kata dok koyak. Orang pesan tak dengar. Nampak macam tulis tu. Pas beli salah. Orang sebeli sekilo, beli 2 kilo. Bazir biti ham ngepek habis tak apa rumah. Habis nyolerak gula-gula. Habis kis cerai gapo tu. Obat gigi ambo suruh tekan kok ni. Apa demo tekan kat atas ni terus habis obat gigi pun tak ada juga. Nampak cerai nampak berat cerai habis dah. Orang jantan ni payah juga nak dapat cerai. Nampak tok laki bini sepak tak cerai lagi. Nyo kekal atas belakang, nyo bahan dengan lesung atas kepala. Sabar. Nampak darah dah atas kepala. Allahu akbar. Ingat ke anak-anak ya Allah nah. Nyo ambil sekuk dengan beledi nyo katuk atas kelegai bengai kepala kawan tu pun senyap lah nak kata gua sabar sikit ya. Nampak. Kalau orang Tino buat lagu tu, oh bangun cace. Demo tak tahu. Ambo boleh cerai demo. Nak lah ni ha no. Orang jantan tu gak mepeh kalau kena marah tu gak mepeh kok bira tak berani masuk dekat mepeh. No, ha tu tradisi orang Tino nah. Ya debe mulut ya. Ya debe mulut. No mulut dia gak. Marilah siapa dia gajah rimah pun mepeh. Tak laki rela lari. Mepeh bawa anak-anak tak boleh mau jadi singa dah tu. Bawa lari. Nyo kekoh dia jadi singa, dia kekoh dia tu lari buat beli aiskrim. Mepeh tak berani senyap tak laki. No. Sayyidina Umar yang ngepek boleh. Sayyidina Umar ni tak ada orang berani. Kedai kopi di mana senyap orang tak berani. Orang Samsing setara mana duk senyap depan Sayyidina Umar. Satu kali seorang sahabat nak pergi mengadu kepada Sayyidina Umar, bini dia di banyak mulut, mengepek paceroh, serabut otot, mepek duk tidur kepala soh macam. Nak tenang tidur kepala soh. Kalau tidur rumah, oh tidur paceroh kata. Nyepek gak sikit. Ha sudah. Tak boleh nak tidur kata. Tidur kepala soh mepek. Akhir sekali pergi jumpa Sayyidina Umar nak pergi mengadu kepada Sayyidina Umar. Isteri ambo ni banyak mulut telajuk. Nampak dulu suka ingat banyak mulut. Apa jadi telajuk ni jadi komplek pula. Pergi mengadu dengan rumah Sayyidina Umar. Pergi rumah Sayyidina Umar. Nak ketuk pintu dengan orang bunyi suara. Bunyi apa bini Sayyidina Umar duk ngepek kepada Sayyidina Umar. Paruk lagi kena. Sayyidina Umar hok dah best sekali pun senyap tak kata apa dia. Apa lah kotor lah dap luar rumah bukan main buah kakak nak rumah tak bercara nyong ngepek kakak senyap Sayyidina Umar. Kawan tu kata Allah, Sayyidina Umar kena juga. Paruk pada ambo lagi. Nampak tak jadi nak mengadu. Dia pun tak ada petua lah mana. Lagu tu kalau ada ayat-ayat pun tak jadi kawan ni. Nampak. Nak kelik lah. Apabila nak kelik Sayyidina Umar perasan kawan tu nak kelik. Perasan lah Sayyidina Umar. Mungkin kawan tu nak kelik. Dia pergi gig pintu. Bila-bila bini dia ngepek lagi tak berhenti kawan tu non stop. Brem. Sekali ada mulut brem. Bila dia masuk ke bunyi mulut brem. Bunyi mulut. Hak tu suap nasi ke anak-anak jadi banyak mulut tu. Dia mengalir ni duduk sikit orang patut selawat tadi masuk nasi. Brem masuk nasi. Bunyi sepuluh murah. Cabut ekor, putus ekor, cabut mucung dah lagu ni kalau kecet hak ni.
Wui makan. Apabila lagu tu saya ni nama panggil, bapa ni ada hak apa dia ni mari rumah hamba. Dia kata dok ingat mari nak mengadu. Mengadu ke apa dia? Tak tahu hamba sebenarnya ginilah. Nak mari mengadu bini hamba ni banyak mulut sangat dok mengepek suruh nasihat lawi ayat-ayat ke apa dia kau nak suruh dia senyap sikit. Pati hamba sapa di rumah kata imu pus diri wahai Omar kena paruk lagi pada hamba rasa tak jadilah mana supaya tolong berat pada hamba lagi. Katanya Sayyidina Umar kita tak laki lagu tu lah. Nama anak-anak kita dia lah jaganya. Nama makan pakai kita dia lah cara. Oh dia cara kita dah nak sabar lah. Hak tu kita boleh pahala dengan itina ni pahala di sabar tu lah. Nama boleh geredon nama Allah. Ingat tu ingat Nabi Muhammad ya kata no. Boleh pahala sabar tu lah kita nya. Oh itina lagu tu. Percaya kepada rasul ni kena lelaki nah, tak boleh perempuan. Ni ada orang mendakwa jadi rasul perempuan, ada juga di Indonesia ke mana. Rasul perempuan pelik semua. Rasul jantan tu banyak dah mendakwa. Berimeh dengan hari kiamat kita kena percaya bumi ni, langit bumi bangunan ni hok indah kukuh gini Tuhan akan peracur satu hari. Satu hari ni saah yaumus saah, pada hari itu Tuhan akan peracur semua benda. Kecuali beberapa benda yang Allah Ta'ala kecualikan daripada hancur. Ingat tak semua pada hari kiamat tu benda tu hancur semua. Ada beberapa lebih kurang 10 perkara Tuhan tak hancurkan. Syurga, neraka, ruh Nabi-Nabi, ajbuzana apa semua arah. Ada berapa-berapa benda Tuhan tak hancur. Orang lain selain daripada tu hancur. Tak ada. Maka Tuhan buat pula. Apabila Tuhan panggil malaikat Israfil siup. Israfil ni akan siup 2 kali trompet dia tu. Nama sur dia bahasa Arab panggil sur. Bunyi pong hacul lebu ni. Berat tak tahu alif jatuh. Keduanya cium pula pong. Ruh dalam trompet tu akan masuk kepada jasad-jasad. Tu dua. Jarak di antara dua trompet tu ada kata 1000 tahun. Tuhan peracur Tuhan senyap ni. Maka Tuhan kata limanil mulkul yaum. Tuhan sekolah. Limanil mulkul yaum. Tuhan cakap siapa dia ada kuasa sekarang. Kerajaan siapa pada hari ini yang berkuasa? Tuhan tanya 3 kali. Tuhan tanya lepas pada hacul lebu belakang. Hak debel atas muka dunia tak tahu pak alif jatuh dah. Maka Tuhan tanya limanil mulkul yaum. Bagi siapakah kerajaan dan kuasa pada hari ini? Tuhan tanya. Tak ada orang jawab. Maka Tuhan kata lillahil wahidil qahar. Milik Allah yang tunggal, dialah yang perkasa. Tuhan jawab sendiri. Maka lepas pada tu Tuhan cerita ni Israfil kau dia, siup mula. Tuhan ceritalah Ajmuzanab kita ni tak acur. Di ujung sulbi kita ni ada satu debu. Macam besar, katalah halus daripada biji sawi lagi, debu lah. Maka debu tu Tuhan pun akan cucu dengan air timbul. Timbul macam air kacang gitu, timbul tubuh timbul. Tuhan buatlah belakang bukan timbul sendiri. Jangan etikot lagu tu jadi kau kafir pula. Tuhan cucu lepas tu tengok timbul sendiri. Dak pasal apa dia je buat. Maka Tuhan pun timbul daripada Ajbuzanab tu timbul tubuh. Maka Tuhan pun suruh siup. Wahai Israfil siup sekali lagi. Pong. Ruh dalam su tu masuk habis. Ruh natai, ruh apa dia masuk tak ada tukar lah. Mereka kata aku ketak Allah, orang lain apa masuk? Ada. Dok masuk tepat molek. Masuk tepat tak ada penuh tukar. Kata hok sehat. Hok kuru. Apa suka longgar? Longgar benar ni. Allah apa masuk siapa dia lah kakak mana. Dak masuk tepat belakang. Habis masuk pada masa tu bercacar barulah pada masyarakat tunggu pula. Tu perjalanan dia hari kiamat bermula daripada tu siapalah mizan kau timbangan kau neraka kau sirat kau benda berkait dengan hari akhirat belaka. Tu kena percaya juga. Iman seterusnya pula rukun iman beriman dengan qada Allah dan baik dan buruk adalah daripada Allah Taala semata-mata. Yakni apa yang berlaku itu di dalam pengetahuan Allah dan semua sudah ditadbir, sudah ditentu, sudah diejah belaka oleh Allah Subhanahu Wa Taala dah. Bukan kata Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu semuanya. Yang penting kita tidak dapat mengubah takdir Allah. Lagu mana kita nak menghadapi takdir, kita redha dengan ketentuan yang Allah Taala beri. Kerana apabila kita tidak redha, takdir itu tetap berlaku. Anak kita mati, kita tak redha. Bangun anak kita hidup, tak hidup, tetapi kita akan dapat dosa dengan takdir itu. Dengan takdir itu kita akan berlaku dosa kepada kita. Tetapi kalau kita redha, takdir tetap berlaku.
maka kita akan dapat pahala. Nabi kata siapa dia yang mati 3 orang anak, kalau dia sabar, Allah Taala akan beri pada syurga. Katanya sahabat Tina kata, kita tanya 2 orang lagi mana? Maka sahabat tu kata, ya Rasulullah, kalau 2 orang lagi mana? 2 orang pun boleh syurga. Nak tanya kalau seorang. Maka sahabat tak tanya kalau seorang. Ada ulama kata kalau seorang pun masuk syurga juga. Siapa dia yang kematian anak ketika kecil, maka Allah Taala akan beri dia syurga Allah Taala. Maka takdir ni kita tak boleh nak kata guana, cuma kita perlu redha dan bersabar. Sabar dengan redha lain Sabar ni kita tak save benda tu, tetapi kerana Allah Taala buat kita terpaksa bersabar. Kita nak benda yang sebaliknya. Tetapi redha ini kita suka dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Ini lebih tinggi lagi martabat daripada sabar. Sabar ni kita asal nak sebaliknya, tapi dah muka Tuhan kata kita mau sabar lah. Kena lah. Tak boleh nak kata ke mana lah. Mulut kena jangan kata gapo-gapo lah. Tu kena sabar. Kalau redha, Allah Tuhan buat amun nak kata lagu mana, kamu suka. Kerana Tuhan takbir, Tuhan lebih bijak. Tuhan ambil dia, mungkin ada hikmah dia. Tuhan tak ambil saya ke apa dia. Tu ada hikmah dia. Gini-gini. Tu yang panggil redha lebih tinggi lagi. Iman kepada Allah, wallahu a'lam. Ada soalan ke? Apa dia? Cara dia kita ambil tung, tak apa ambil tensi ke apa dia ni, tempat-tempat kita boleh kawal kertas dia tu. Kita soyok sela-sela biar mudah terbakar, cucur minyak gas bakar. Ada setengah tu kalau kita bakar dia masih bentuk tulisan dia. Kita ambil kayu, kita gomong kita biar hilang bentuk dia. Apabila hilang bentuk dia tak apalah. Tak ada dah rupa Al-Quran tak langsung. Boleh lah. Cuma molek habu dia tu kita letak, kita peranyuk di sungai ataupun kita letak tempat orang tak lakuh. Tempat di umbi-umbi pokok kan. Tempat tak ada orang lakuh. Kau ada orang jalan lakuh pokok. Pokok penyo, pokok besar tak ada dia. Jadi raksasa kau bukan dia pun lakuh pokok. Jadi jarang kalau pokok ni orang tak lakuh, orang akan ngona dia. Orang akan jadi tanah situlah. Tu cara dia lupuh Al-Quran. Cara nak soyok pula jangan gini, jangan beci gini. Jangan buat gitu. Begitu juga kita kalau salah tulis nama bismillah kau kabel kita jangan kurang gitu, jadi nampak beci. Buat gini, buat selu-selu. Serat. Cara dia ulama kata. Kalau kita lupuh ke dalam bentuk nampak macam hina, nampak macam beci tu jadi kau haram pula. Ya kena buat gini, buat slow-slow. Kalau kita nak soyok misalnya, nak suruh tak sini nampak kita soyok slow gitu letak nama. Tu cara dia. Al-Quran ke, bukan buku matematik. Buku matematik ikut kita lah nak buat lagu mana. Bu dalam mesin basuh pun tak apa. Buku matematik nama. Tetapi ulama kata muka ilmu mulia belaka ilmu ni. Tetapi tidak sama dengan Al-Quran. Al-Quran ni ada cara khas nah kalau kita nak lupuskan dia. Itulah cara dia. Jangan ada bentuk penghinaan. Cara nak lupuh dia. Ada soalan? Ikutlah soalan tajuk ke apa dia. Masalah berlaku. Buta dengan riba ni berdosa. Kena ingat dulu, muamalah dengan riba ini hukum dia berdosa. Sama ada kita target dah nanti nak bayar atau tak saya bayar hak lebih dia. Kita bayar hak kita beri butai saja. Contohnya kita butai 40,000, kena 50,000 contohnya lah. Maka hamba nanti nak bayar 40,000 biar dia hamba tak saya bayar hak bagi tu bagi riba. Mula-mula kita butai tu berdosa dah. Kita bayar kalau kita tak bayar kau apa dia muamalah tu tak boleh dah. Pas jadi dah lah besar lagi. Patut jadi punuh kita. Jadi butai dengan orang janji nak bayar 50,000, punuh pula dengan orang tu pula. Sekalipun dia buat benda haram tapi lagu tu jadi masalah tu kata Allah. Tapi ada ulama kata kalulah pinjaman itu terdesak lah. Pinjaman itu terdesak. Misalnya nak mengaji ilmu fardu ain. Ngaji ilmu fardu ain bukan ngaji ilmu saja-saja.
Ni ngaji ilmu hok tak ada faedah pun pinjam juga. Ni jangan dosa pinjam dah. Pinjam hok ilmu hok lebih fardu ain. Terpaksa kena pinjam. Maka tak apa. Kerana Nabi kata akhir zaman ni ada orang ni tak si makan riba, tapi dia kena juga debu-debu riba. Nah, dari hadis kata hari akhir zaman ni ada orang tak si dah riba tapi kena juga debu-debu riba. Apa maksud debu-debu riba? Lah ni nak beli kereta wak long pinjam apa kena dah. Ambo bukan nak mewah-mewah, nak guna kereta. Rumah cakap duduk atas pohonnya. Ni bukan piramli duduk atas pohonnya buat kerja lagu tu. Nampak? Tu tanah tak siap duduk atas pohonnya tak wah. Pinjam loan rumah. Loan tak sebut pinjam malu kat orang. Sebut loan. Nampak? Nampak standard sikit. Padahal pinjam supaya duduk. Pinjam loan kau ni. Loan kau tu. Loan. Akhir sekali temu dengan loan kubur. Nampak dengan loan. Duk pinjam loan. Bagi riba. Tapi ulama kata beza di antara orang makan riba dalam keadaan terpaksa dengan dalam keadaan dia suka ambil lagu tu. Kita terpaksa. Anak nak mengaji, sudah nak kuano pinjam pinjam kita nak kata kuano. Terpaksa kita nak kata kuano. Terpaksa. Maka tu ulama kata terpaksa. Maka terpaksa tu panggil debu-debu riba. Kita tak sedar. Nabi kata akhir zaman ada orang tak main riba tapi kena juga dia debu-debu riba. Tu. Lo ni gak jari nak temu mata. Kereta patai hari lagi lu. Tak se pakai hok second hand hok tak se lu Nampak? Hok naik kereta beg tak se amun hok baru selalu. Hok baru gak nak bayar cash selok. Nampak? Buat pinjam tu jadi masalah. Beza dah di antara orang buat riba dengan keadaan syukur dengan keadaan terdesak lain. Beza dia. Sekalipun sama-sama ada masalah tapi lain sikit. Ada soalan ke? Ada soalan ke? Ayuh berlaku nazah hok pelik-pelik ni masalah ni. Nampak enak. Ya gini, nazar ni sebab tu nazar benda hok kita boleh buat. Kalau nazar nak khatam Al-Quran 3 orang, hok ni suku-suku pasal. Khatam Quran tak apalah, suruh hok ni baca dulu. Hok ni baca pula, hok ni baca. Tak syarat sekali lah kata serentak dalam masa yang sama. Baru kena buat dalam masa yang sama. Kalau dia semata-semata kata saya nak suruh anak saya khatam Al-Quran 3 orang. Okey, ni baca sini. Waktu-waktu dia tak ada masalah apa. Tak syarat serentak sebab kita tak sebut serentak. Kalau kita sebut serentak buat sekali ke gapo dia, payah nak buat guna tak tahu. Benda tu bukan boleh ngejah, bukan mutu ke ni. Nak ngejah hari ni. Ni kadang-kadang buat terik pun ada. Nampak? Dok lagi. Habis dah tak apa malah mandi lagi. Malas semaya lagi. Terik biasalah terik dia. Baklah semaya. Maka tu payahlah tu. Kalau benda tu tak boleh nak buat, tak boleh nak buat. Tak apalah. Kalau benda tu tak boleh nak buat, nazar tu tak boleh nak buat, tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat, nak buat mana? Kita nak buat tapi tunggu masa. Bila nak masa temu, payah. Maka tak boleh nak buat. Tunggu ada masa, wajib kena buat. Apabila seragam, wajib kena buat. Kalau tak buat, hukum dia berdosa. Tapi masa tak boleh nak buat lagi tu, saya tak tekan lah. Mungkin kita ada masa keluar lagi. Tu masuk dia. Apabila mati bagian ni tak boleh nak buat. Lainlah nazar harta, lain. Kalau nazar perbuatan apabila seorang itu mati habis. Tapi kalau nazar harta kau apa dia? Nazar apa nak wi kereta kau apa dia? Kau itu mati, ingat kahwin ni nazar dah. Tak boleh masuk dalam bab saka, kena wi kau itu. Cuma dia tak seruh ketika dia hidup. Masalahlah. Masa dia mati, ingat kahwin ni penuh nazar kereta ni. Tak boleh, tak masuk dalam harta saka. Ya lagu tu pula kalau buat nazar harta. Kalau nazar buat, dah dia mati nak buat lagu mana? Cakap suruh gali kubur bangun caca baca Quran tak boleh dah lah. Lagu tu. Mana? Tu masalah ketika sihat dia sakit. Yang nazar ni biasa kalau kita tak buat dia jadi sakit. Asalnya benda ni sunat kita pun wajib pada kita. Apabila ada peluang kita tak siap macam kita janji dengan orang lah. Maka biasa sakit orang. Biasa orang tak buat nazar ni biasa sakit.
Sebab tu kalau anak-anak ada masalah, kita ingat masa kita beranak dulu ke, masa kita jumpa dengan tok laki kita dulu ke, pernah nazar ke tak? Kita kalau kita nikah dua jadi, kita nazar anak-anak kita nak atas pondok. Contohnya kita walau nak buat jamai dulu lah, masa semangat mengaji dulu. Dan nikah tak ingat. Dia masalah ni. Kalau anak jadi pula, atas sekolah jadi tak reti, jadi gang, sudah. Ada banyak orang lah pernah temu. Masa dia mula-mula nak tanam benih lah, apa dia niat nak atas pondok. Apabila boleh anak dia tak ingat. Itu masalah nazar ni, kadang-kadang kita kena tanda sikit. Takut-takut ke apa dia. Maka wajib kena buat tu. Maka sakit ni sebagai peringatan biasanya. Kadang-kadang orang mari dalam mimpi, yang mari dalam mimpi nazar dia, baru dia teringat. Tu nazar tu bahaya. Bila orang tino biasa minat nazar, dia tak fikir risiko dia ni. Orang tino mulut dia jangan hamba gak kena nyosyarah naik seh bak nazarnya. Nazar habis tok laki hamba pun nazar juga. Ni nazar tok laki dia nak sedekah kat surga. Boleh sedekah kat tok laki dia kat surga. Ingat kuih kau ni nak sedekah kat surga. Mudah dia ni. Jadi lagu tu kena beringat kita nazar ni, muka kita banyak benda. Nazar ni kita janji dengan Tuhan kena tulis sikit. Tulis dalam diari kau di kertas, saya pernah bernazar gini-gini. Kalau berlaku wajib kena buat tu. Jangan awak pakai tak ingat gitu nyanyo. Setengah tu 10 ni nazar. Mudah sangat. Nazar ni risiko. Kita nak buat kebajikan tak apa. Nazar ni pahala dia lebih banyak daripada buat biasa. Kalau kita sedekah biasa boleh pahala, tapi kalau kita nazar dapat pahala wajib pula. Besar lagi pahala, tapi risiko dia kalau kita tak ingat. Hak tu saja nazar ni, kalau kita tak ingat Allah tu nyanyo. Pakai cekok selok gitu je. Ni. Kok kawin tu dah dia tak boleh nak buat, nak kata kau nak. Tak boleh nak buat sekali, dia tak boleh nak pasal dah. Cakap nak suruh berata, baris dia. Tak boleh lah bagai tu, bukan baris dia. Bagai tu. Dah dia tak boleh nak buat nazar dia dah. Dia kena gitulah, kena gitu. Pakai tunggu masa lah. Tunggu masa lah. Tak boleh. Tak lepas dah sebut serentak. Tu sebab tu. Kita misalnya orang Tino kau gapo, kita ibu kau gapo, siapa-siapa kau biasa orang Tino lah nak nazar, cuik dulu tanya ustaz. Jangan cuik. Jangan buat pelik lagu tu. Tanya ustaz sikit, kata lagu mana kalau saya nak menazar, tanya dulu. Gini molek kau dak. Payah nazar lagu ni jadi kau payah. Tu jangan cepat mulut kita tu jangan. Tanya orang dulu. Sebab tu orang tua dulu nak wi nama, tanya wi goni pun tanya. Ni nama Atromentaro anak dia. Pelik sungguh kata. Nama pelik-pelik koka pun ada, kayu koka. Nama koka pun ada, pelik-pelik nama. Apa? Hak tu anak tu ambil nama pelik-pelik tu. Apabila kita wi anak nama pelik-pelik, perangai pelik-pelik lah ni jalan. Cuba tengok nama lah ni di surat beranak. Nak baca tak boleh. Kita nak Ratib Fatihah lagu mana? Nama nak baca pun tak reti. Dulu nama Aminah, nama Khadijah, nama sahabat-sahabiah. Ni nama Emi Mastora lah. Nama palanya Takbah lah. Nama pelik-pelik sungguh. Je nama Kawasaki lah. Berapa dia tak tahu. Kita nak baca pun tak reti. Al-Kopo tahu berapa dia. Pelik-pelik sungguh nama kata. Maka lahirlah generasi yang pelik-pelik. Kerana ibu tu pelik dah mikir. Wi nama pelik-pelik. Kita nak royak kata nama tak molek, mucu mulut selalu. Kita pilih molek-molek nama, tulis nama, gabung nama ayah dia nama Hasmizi ke, nama tok laki bini dia nama Wei ni, jadi Highway nama anak dia. Highway jadi nama. Hamba pakai main pilih nama ustaz kata-kata lagu tu nama mucu mulut pula. Kalau kita royak nama siapa kita ada nama tak molek pun ada. Nama Syarul Bariyah, Syarul Bariyah, Nur Syarul Bariyah. Nama sejahat-jahat manusia. Sejahat-jahat manusia. Hamba ambil dari Quran ustaz. Syarul Bariyah. Hamba kenal Syarul Bariyah nama. Nama Ummu Zani, Amu Zani, Ibu Zina. Ada juga nama. Nama setan pun ada, iblis pun ada nama. Iblis ada nama dalam Quran. Ambil nama pelik-pelik tosolah, pelik-pelik. Ada ke nama pelik-pelik lagu tu? Jadi jangan duk ambil nama pelik-pelik, budak tu jadi perangai pelik. Sebab tu nak nazar, nak gapo tanya orang dulu. Boleh ke tak?
Sesuai kodok nazar ni berat tak seduk buat lah. Nazar ni tak sesuai. Ni nazar pelik-pelik. Ada soalan? Tak boleh batal nazar. Ni masalah nah. Nazar tak boleh dibatalkan. Kalau kita tepuh hari Nescafe Bank boleh, minta maaf batal. Nescafe Bank tak apa boleh batal. Nazar ni kita janji dengan Tuhan. Nazar ni ada dua jenis deh. Nazar saja-saja, nazar bersyarat. Nazar saja-saja kita duduk saja gini, rasa hamba nazar nak jamu orang makan kambing nak makan kambing. Istilah kita panggil nak makan kambing. Nak makan kambing ni kita faham, sembelih kambing, nak we makan bukan nak we makan kambing, ambil sayur we makan kambing dok. Nak kambing tu nak jamu kat orang. Kedua nazar bersyarat. Nazar bersyarat ni kalau kita kata kalulah hamba sia nyakit hamba ni, hamba nazar nak puasa sehari. Nazar bersyarat. Tak boleh batal berlaku dua-dua. Nazar saja-saja, nazar bersyarat semua tak boleh nak batal. Pas lagu mana? Apabila berlaku hak kita syaratkan saat ni. Misalnya kita sia demam, wajib kena buat selalu. Secepat yang mungkin. Misalnya sia tengah malam pukul 2 tengah malam, puasa selalu. Dok tengah hari pagi esok lah, jangan buat ngigal lagu tu malam tak boleh lagi. Tunggu subuh lah nak puasanya. Puasa 3 hari start daripada tu. Tapi kalau nazar tidak bersyarat, kena buat selalu. Kena buat secepat mungkin apabila kita ada duit lah. Contohnya kita nak nazar nak makan kambing. Kita kambing ada dah, wajib nak buat segera. Maka kita boleh tangguh tak? Tak boleh tangguh lah, kita nazar dah. Bila masuk waktu dia, apabila kita lafaz tu masuk waktu dia dah, wajib nak buat. Lainlah kalau kita ada hijau ke apa dia benda hak nantilah, kita sibuk nak nanti nama nak klik nak buat, tak apa. Tu maksud dia. Batal tak boleh sama sekali. Tu masalah nazar ni. Sebab tu kena mikir sikit nazar. Kau beratnya yang nazar puasa sebulan. Allah, gamuk. Jangan buat tak khabar lagu tu gak. Puasa 3 hari pun mepeh dah. Puasa kalau nak nazar puasa sehari. Nazar benda hak mudah-mudah. Jamu orang seorang. Makan nasi belanja sekali. Jangan nak nazar lembu, nazar kambing, nak makan kobar, pala gajah, nak makan belaka hak pelik-pelik. Payah belaka. Nazar hak mudah-mudah saja. Sekalipun macam hajat kita besar, kita sakit berat ke apa dia, jangan nazar berat. Nazar hak mudah-mudah, kita nak puasa sehari ataupun nak jamu orang 10 orang ke, buat mudah-mudah saja. Ni awak mentai-mentai lah sakit, Allah sakit amat besar ni, amba nazar nak makan kuba carole. Kuba lagi carole lagi, pasamna kuba carole ada, kuba carole lembu ya carole. Ada kuba pun nak carole. Dah engkau sakit besar nak so cepat sia ni. Jangan buat lagu tu nyanyi ni. Tu nazar tu jangan cepat sangat. Sekalipun kita ni nak naik semangat sangat, nyanyi kita lah lagu tu. Ada soalan? Masa nak sujud tu kena turun lutut dulu baru tangan. Makruh turun tangan dulu baru lutut, kecuali orang sakit lutut. Orang sakit lutut kalau turun lutut dulu bangun cacis semula. Bangun cacis semula nama. Jadi orang sakit lutut ni yang turun tangan tak siri terembah lutut. Asalnya makruh semaya turun tangan dulu. Kerana Nabi larang kelakuan binatang di dalam sembahyang. Salah satunya duduk unta dan bangun unta. Apa maksud duduk unta? Dia bergepoh depan dulu. Kelekak baru turun lutut. Kelekak. Tu Nabi larang jangan buat kelakuan unta dalam sembahyang. Bangun unta pula waktu guru punggung dulu. Sungguh dia. Macam guru puyuh lagu tu. Nak naik punggung dulu baru naik. Dia kena buat naik tangan dulu baru naik punggung. Tu kelaluan hok molek. Jangan buat naik. Kalau kita sakit pinggir tak sudah kira lah. Cara sunatnya ketika sujud turun lutut dulu baru tangan. Ketika bangun angkat tangan dulu baru lutut. Tu cara sunatnya lagu tu. Cukup deh 45 lah. Banyak dah pahala dah tu. Nama dekat sejam setengah dah tu. Sejam 45. Tu hai bayar. Kalau kita ikhlas jangan duk bimbang tu hai bayar penuh nah. Tu hai bayar penuh. Hadis majlis ilmu saja tu hai hapus dosa kita. Tak payah sebut astagfirullahalazim. Dosa kecil kita habis gugur lagi. Bila start gugur ketika kita lakah benda rumah kita lagi. Nabi kata man ta'ala 'abdun qattun wala takhaffaf wala labisa sauban fi talabil ilmi illa ghufirat lahu dzunubu haitsu yakhtu atabata darih. Hadis riwayat Imam Tabrani. Nabi kata tidak pakai jubah, tidak pakai telekung, tidak pakai baju, tidak pakai apa dia, mari nak mari ngaji. Pakai baju, pakai selipar, pakai kasut, mari nak mari ngaji. Tujuan nak mari ngaji
kecuali diampung dosa dia sebelum lagi ia melangkah benda rumah dia lagi. Kita langkah benda rumah kita tu gugur dah dosa. Tu kelebihan majlis ilmu. Kita ni orang kaki dosa. Maka cara-cara kena fikir lagu mana nak hilangkan dosa daripada tubuh kita. Dosa besar kena ngejak sendirilah. Masing-masing kena minta tangan dengan Allah Taala lah. Dosa kecil ampun dengan semata-mata hadir majlis ilmu. Jadi hambanya wakil daripada ribat madrasah ribat Al-Mustafa. Nak menjemputlah nama mokcik-mokcik, kakak-kakak. Nama subuh hari Selasa. Subuh hari Selasa kita ada wak maulud di pondok kita. Kita ada wak majlis maulud. Boleh tengoklah cara kita wak maulud lagu mana. Jadi subuh kita baca. Sudah subuh. Apa ni wak masa subuh? Payah pergi hok belaka. Tu kita standard kita wak subuh, kita baca maulud, lepas tu kita ada pameran dan kita ada berlarut. Kalau tak hujan lah. Kalau hujan kat duk main atas surat tu dah lah. Kita akan berlarut di bagai tu, kita akan tubik luar apa berlarut. Tino tak payah berlarut ni suka dia orang pula lah. Jadi nak tengok orang berlarut boleh lah, orang berlarut. Jadi kita ajaklah, kita wakil daripada madrasah pondoknya untuk menjemput untuk hadir. InsyaAllah lepas pada program kita nya, lepas pada subuh kita baca maulud, lepas pada baca maulud ada qasidah, ada belakang lah. Lepas pada tu pameran tu ada boleh nak tengok lah. Lepas tu kita berlarut. Lepas berlarut tu kita makan. Makan tu betul. Jadi insyaAllah lah kita jemput lah. Nak meramai-ramai ke majlis Nabi lah. Biar nampak goh sikit. Hari kelahiran orang lain tu nampak besar. Dah gereng-gereng. Jadi hak Nabi hak besar sekali ni kita buat gereng-gereng. Anak kita buat hari jadi, sambut situ, sambut sini. Anak kita tak semaya pun, tak juru pun kita sambut juga, kita sayang juga. Nabi kita hok paling juru sekali, hok paling kapur, tak si sambut pun. Lagu tu nah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma khtim lana. Allahumma ya muqarrib. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bolehlah ajak tok lelaki atas nah. Ajak orang rumah lah. Orang rumah. Ajak orang rumah mari sore payah pula ni. Pondok kita nya di mana kita nak ayat di bahagian bawah. Kapun bahagian bawah. Pula Condor ni depan kemubu kena mata air. Masuk ke lorong tu ada jumpa tulis Madrasah Ribat Al-Mustafa. Ngona tu ada masuk kat tu lah. Tanya-tanya orang dah biasa pergi tu. Ataupun kalau pergi puak kau gua nak tahu pandai-pandai lah. Nak suruh hamba pergi ambil juga lah. Ada lah. Wallahu a'lam. Ada ngona.